Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita bersama-sama lagi insya-Allah dalam sesi tadabbur setiap pagi, tadabbur setiap muka surat daripada muka surat Al-Quran. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-133 insya-Allah, 133, dan kita akan bersama-sama di surah Al-An'am ayat 45 sehingga ayat 52. Ayat 45 sehingga ayat 52 daripada surah Al-An'am. Sebelum daripada kita teruskan sesi kita pada kali ini, kepada sesiapa yang berada bersama dengan kita pada kali ini, sila minta beri feedback tentang suara dan juga tentang gambar kita pada pagi ini. Seterusnya insya-Allah saya akan teruskan untuk sesi tadabbur kita ni. Kita tengok insya-Allah yang pertama kita akan baca sedikit ayat daripada muka surat ini, iaitu muka surat 133. Kepada semua diharapnya dapat bersama-sama untuk membuka mushaf. Moga-moga kita dapat memahami dengan lebih detail lagi, supaya kita dapat lihat apakah perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semua yang telah memberi feedback. Hari ini kita akan tengok insya-Allah, kita mulakan dulu dengan membaca sedikit daripada ayat di muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Qul ara'aytum in akhadhallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati summa hum yasdifun. Sadaqallahul azim. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelum daripada ini, kita ingatkan kembali bahawa surah Al-An'am ini adalah merupakan surah Makkiyah, surah yang turunnya di Mekah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyimpulkan, kita boleh katakan seperti menyimpulkan kerana surah ini turunnya sekaligus, tidak seperti mana-mana surah-surah yang lain. Kebanyakan daripada ayat-ayat dan surah-surah yang lain ni turunnya adalah secara berdikit-dikit, iaitu secara munajjaman dikatakan, iaitu turunnya sedikit-sedikit, berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku, berdasarkan kepada apa yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebab-sebab nuzulnya. Jadi surah ini dia datang sekaligus, tu yang pertama. Yang keduanya datang pada tahun yang ke-12, lebih kurang yang ke-12 selepas daripada kenabian, iaitu 1 tahun sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Jadi dia seolah-olahnya membuat kesimpulan apa yang berlaku kepada orang kafir, apa yang telah orang kafir lakukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dalam keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak lama lagi akan meninggalkan mereka, dan meninggalkan dan masuk kepada satu fasa yang baru. Fasa di Madinah ni fasa lain, fasa ni, suasana ni lain. Suasana ni adalah orangnya beriman, Nabi menjadi ketua kepada orang di Madinah, dan keadaannya telah berbeza. Peperangan telah pun dibenarkan bila sampai ke Madinah. Tapi di Mekah ni adalah suasananya agak berbeza, iaitu setelah Nabi SAW berdakwah kepada mereka 12 tahun, maka Allah Ta'ala simpulkan hadis ini. Inilah dia kata-kata mereka, inilah dia anggapan dalam pemikiran mereka. Jadi Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, bila kita ni nak sampaikan Islam, inilah yang akan kita akan hadapi. Inilah cara pemikiran orang kafir, orang yang tidak mahu beriman. Tetapi Nabi SAW tidak berhenti untuk teruskan dakwah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dalam ayat ni, iaitu sebelum daripada ni kita bacakan tentang satu perkara nama dia istidraj. Istidraj ni ialah satu perkara yang mana Allah Ta'ala beri nikmat kepada orang yang tidak beriman dan juga orang yang buat maksiat. Mereka ni dahlah buat maksiat, mereka ni dahlah jahat, mereka ni dahlah zalim dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala tetap memberi nikmat kepada mereka. Jadi nikmat yang begitu janganlah menyebabkan orang-orang Islam ni terpukau.
Janganlah kita rasa wow, mereka jahat, lalu tapi mereka dapat juga nikmat ni. Jadi kadang-kadang menyebabkan ada orang rasa bahawa mungkin betul kot, tak ada kot ni, tak ada. Mereka ni dah, kalau yang betul dan salah ni bukan terletak kepada orang tu dapat nikmat atau tidak. Betul dan salah ni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul dan salah ini adalah berdasarkan kepada Quran. Kalau Quran kata perkara tu betul, maka ia adalah betul. Tak kira orang yang mengajak kepada ataupun orang yang membawa Islam itu miskin ke, lemah ke dan sebagainya, dihina ke dan sebagainya, dia tetap juga akan betul. Kenapa? Quran mengatakan dia betul. Jadi yang menentukan betul dan salah ini ialah Quran dan juga hadis lah, kita kata lebih kurang kan. Tapi yang kaya dan miskin ini bukan penentu kan. Jadi oleh kerana itu, sebab itulah nama dia istidraj. Kita diyakinkan, kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara ini. Seterusnya kita tengok sekarang ni apa akan jadi. Orang yang istidraj ni, Allah Taala kata faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Orang yang zalim ni, akhirnya apa yang Allah Taala akan buat pada mereka? Quti'a ni potong. Dabiru ti maknanya adalah belakang, maknanya ekor lah kalau kita katakan. Jadi ini adalah ungkapan bahasa Arab yang membawa erti, iaitu apa? Faquti'a dabirul qaumi allazina zalamu, orang-orang yang zalim. Allah Taala akan potong sehingga belakang orang-orang yang zalim itu. Orang-orang yang kaum yang zalim itu. Artinya Allah Ta'ala akan cabut habis-habis. Allah Ta'ala akan rentap habis-habis. Allah Ta'ala akan binasakan habis-habisan. Tak ada seorang pun yang akan tinggal. Itu maksud dia. Jadi walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala beritahu sebelum daripada ni bahawa rasul-rasul yang sebelum daripada kamu, wahai Muhammad, juga mereka ini, nabi-nabi, rasul-rasul ni telah dihina dan macam-macam sekali kan, telah dibuat oleh orang kafir ni. Tetapi akhirnya mereka akan dihancurkan oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala kata walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kenapa alhamdulillah tu? Kerana nasarallah ar-rasul. Allah Ta'ala telah membantu rasul-rasulnya, dan wal halak lil kafirin. Katanya tafsir Jalalain. Jadi artinya ialah kenapa alhamdulillah? Kenapa bersyukur? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kemenangan kepada para nabi dan juga telah menghancurkan orang-orang yang menentang. Ni amaran dan juga tasliah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung kan, memberi amaran kepada orang kafir. Orang yang menentang Islam ni, orang yang tak suka kepada Islam ni, jangan ingat mereka ni kalau dapat harta dan sebagainya, mereka ni akan selamat tidak gitu Allah Taala kata fakulti. Jadi kita ni orang-orang yang bawa Islam ni kena jangan sedih kalau kita dah bawa Islam, kita jangan sedih kerana apa yang menimpa kita dan sebagainya, kerana apa? Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghancurkan orang-orang yang kafir. Yang penting kita ni bersama-sama dengan Islam dulu, kini dan selamanya. Kul ara'aitum in akhazallahu sam'akum. Sekarang ni Allah Taala ajar lagi kan, katakan kepada orang kafir ni, kul, katakan kepada mereka, apa katakan wahai Muhammad, ara'aitum in akhazallahu sam'akum. Bagaimana apa pendapat kamu kalau Allah Ta'ala ni ambil sam'akum ni, ambil ni telinga kamu. Ambil telinga maksudnya tak dengar lah kan bukan ambil telinga ni, tapi maksudnya ambil pendengaran kamu. Kalau Allah Ta'ala ambil pendengaran kamu, makna macam-macam cara lah, tak kira lah kan dengan sakit ke, dengan petir ke, dengan apa, kalau Allah Ta'ala ambil. Ataupun, dan juga absar ni mata, artinya mata mungkin ada, tapi penglihatan kamu. Allah Ta'ala ambil pendengaran kamu, Allah Ta'ala ambil mata kamu, wa khatama ala qulubikum, dan juga Allah Ta'ala cop ke atas hati kamu. Artinya cop tu artinya tak dapat faham apa-apa dah. Manusia ni kalau tak ada ni dan juga tak ada dah, tak boleh nak faham, tak boleh nak apa dah, apa akan jadi maknanya. Maka Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala cabarkan, man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Siapakah Tuhan lain selain daripada Allah yang boleh bawa benda ni balik? Kalau kita kata, kalau kita hilang pendengaran, kita pergi kat doktor. Kalau kita hilang penglihatan, kita pergi kat doktor. Kita jumpa doktor. Doktor tu hanyalah berusaha. Bukan doktor boleh mengembalikan. Kalau doktor boleh mengembalikan, maknanya 100% lah. Kalau doktor boleh mengembalikan orang yang sakit, nescaya doktor tak sakit lah. Kalau boleh menghalang kematian,
maka orang tak matilah kan. Tak ada manusia lah yang mati kan. Tak kan. Doktor hanya berusaha saja. Kita kalau pergi pada doktor, kita dapat pahala kerana berusaha. Tetapi yang membawa datang balik penglihatan kita kalau dah hilang, membawa datang balik pendengaran kita kalau dah hilang, kalau yang tak faham, dah tak boleh nak berfikir, tak boleh nak apa, itu semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala kan, yang menjadi penentu kan, yang menentukan. Jadi sebab itulah Allah Taala kata kan, cabar Tuhan kamu ni, ajaklah Tuhan kamu, tanya Tuhan kamu, dia boleh buat ke? Dia boleh buat ke? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, man ilahun, ada Tuhan lain lagi yang boleh mengembalikan kepada kamu benda tu. Unzur kaifan nusarriful ayat. Tengoklah, dia kata, Allah Taala katakan, unzur, tengoklah mereka ni, tengok Muhammad, bagaimana kan nusarriful ayat, kami berikan. Nusarrifu tu makna ulang, nusarrifu makna nubayyin. Nubayyin tu menjelaskan. Jadi nusarrifu ni menjelaskan berulang kali al ayat, tanda-tanda. Ayat ni boleh jadi ayat Quran, boleh jadi juga ialah tanda-tanda, tapi maksud dua-dua sini makna datang ayat Qurannya, datang tanda-tandanya, datang buktinya. Adakah mereka ni beriman? Tak juga kan. Allah Ta'ala kata summahum yasdifun. Kemudian mereka dah dapat banyak-banyak ayat tu, mereka berpaling juga. Berpaling, yu'riduna fala yu'minun. Mereka ni berpaling dan tidak juga mahu beriman. Kata tafsir jalan lain tu yang saya sebut tadi tu. Kul ara'aitakum. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, kul, katakan Muhammad kepada mereka ni, ara'aitakum, jika sekiranya in atakum azabullahi baghtatan au jahratan, kalaulah sekiranya sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada mereka apa tu datangkan kepada mereka azab. Sekarang ni azab pula azab ni maknanya ialah datang penyiksaan, datang daripada Allah kan, bala datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan kepada mereka, baghtatan au jahratan. Baghtatan au jahratan ni maknanya ialah lailan au nahara. Maknanya kata jalan lain kata dalam tafsir kata lailan au jahratan, maknanya siang ke malam ke, pada makna bila-bila masa ni Allah Taala datangkan kepada kamu ni azab, bala pada kamu bila-bila masa. Hal yuhlaku illal qaumuz zalimun, tidakkah nanti akan dibinasakan melainkan kaum yang zalim. Jadi makna sini kan, yang dulu-dulu ni yang berlaku kan, cuba kita tengok kan tak? Maknanya kaum umat Nabi Nuh ke, umat Nabi apa kan, semua yang datang sebelum daripada ni, siapa yang dihancurkan? Kamu tak takut ke kamu ni menjadi orang yang zalim? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala akan menghancurkan kamu kalau datang azab tu kepada kamu? Kamu nak? Mereka ni kadang-kadang tu berani minta kepada Muhammad kan, kalau kamu kata dah ada azab kepada kami, orang yang tak nak beriman, mana azab tu? Tengok kan, mereka cabar, minta kan. Allah Ta'ala kata, kalau datang azab ni, tak kira lah siang dan malamnya, tak kira makna bila-bila masa boleh datang ni. Kalau Allah Ta'ala ni, dia tak tunggulah makna ribut dulu ke, tak tunggulah kan. Allah Ta'ala boleh datang on the spot kan. Makna kalau petir kan, dia mesti datang adalah dulu awan ke, gelap ke apa dan sebagainya kan tak. Tapi Allah Ta'ala kalau nak datangkan azab kepada kamu, dia boleh on the spot. Orang boleh mati kan on the spot, jatuh depan-depan tu saja kan boleh mati kan. Dalam bilik air, dalam tidur boleh mati kan. Maknanya bila-bila masa saja Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, hal yuhlak, tidakkah akan terbinasa tu melainkan kaum yang zalim tu. Seterusnya, wa ma nursilul mursalin illa mubasyirin wa munzirin. Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua, kepada manusia semua. Kenapa Allah Ta'ala utuskan Rasul-Rasul ni? Tak boleh ke kalau Allah Ta'ala tak utuskan Rasul-Rasul, tak hirau biarlah nak jadi apa pun manusia ni? Tak boleh ke? Tak. Allah Ta'ala ni sangat menyayangi hamba dia. Allah Ta'ala tak nak biarkan kita ni terkapai-kapai. Kita ni tak tahu mana betul mana salah. Mungkin zaman kita ni kita tahu sebab apa ada pendakwah-pendakwah kan. Tetapi di tempat lain, mungkin zaman akan datang kan, nanti mungkin zaman di mana orang mula sesat, jadi Allah Ta'ala tetapkan juga akan menghantar. Kalau zaman dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, akan ada Allah Ta'ala utuskan al-mursalin nama dia, orang-orang yang diutuskan, iaitu Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul. Tetapi zaman kita ni, zaman Nabi Muhammad SAW, selepas daripada umat Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala utuskan juga, bukan utus Nabi tapi, iaitu Allah Ta'ala bangkitkan pendakwah-pendakwah. Jadi sebab itulah pendakwah-pendakwah ni sangat penting dalam kehidupan manusia.
Kita jangan anggap bahawa pendakwah, kewujudan pendakwah ni mengganggulah perjalanan hidup kita dan sebagainya kan. Sama kita nak ikut, kita nak jadi baik, tak nak jadi baik tu cerita lain. Tapi makna adanya pendakwah-pendakwah ni, pendakwah-pendakwah Islam ni, sebenarnya adalah dia ni seolah-olahnya sebagaimana wujudnya graviti di dalam dunia ni. Imagine kalau graviti tak ada di atas bumi ni. Graviti graviti kalau tak ada, semua benda akan terapung. Tak boleh melekat ni. Tak ada lagi berat-berat, yang ni berat 1 kilo, 2 kilo, tak ada. Semua benda terapung. Imagine kalau benda terapung sebagaimana orang naik ke angkasa lepas tu kan. Semua barang terapung. Betapa susahnya mereka kan. So, kalau kita barang semua terapung, macam itulah juga kalau sekiranya tak ada pendakwah atas dunia ni. Tak ada pendakwah, akan berlakulah hari kiamat ni. Jadi oleh kerana itulah, pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada Islam satu kemestian. Dan Allah Ta'ala membangkitkan pada setiap masa, setiap apa akan ada orang yang sedar mengajak manusia kepada Islam ni. Jadi oleh kerana itulah Allah SWT kata, apa kerja mereka sini? Kerja mereka, wa ma nursilul mursalin, kerja rasul-rasul terdahulu ni, mubasyirin wa munzirin. Dua benda, dua perkara kan. Yang pertama mubasyirin, memberi tahu khabar gembira. Iaitu nak beritahu, kalau buat baik, kalau mematuhi perintah Allah, kalau menjadi hamba Allah yang beriman, beramal soleh, maka dia akan dapat syurga. Itu mubasyirin. Wa munzirin artinya ialah memberi amaran. Tapi kalau kamu tak nak beriman, kalau kamu tak nak ikut cakap Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tak nak patuh, tak nak jadi hamba Allah, ada sana satu lagi, nama dia neraka. Perkara ni tak wujud lagi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan beritahu di hari akhirat. Selepas mati akan ada ni kan. Itulah kepentingan memberitahu kepada satu benda. Kalau benda tu dah berlaku depan mata manusia ni, tak perlu beritahu adanya COVID-19 perlu beritahu. Perlu apa? Manusia memang dah tahu dah. Sebab itulah berlomba-lomba kita semua pergi vaksin dan sebagainya kan. Tak perlu suruh dah kan. Bila adanya tu sebab takut kan. Jadi begitu manusia ni tak takut pada Allah. Sebab itulah tak berlomba-lomba untuk pergi mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak nampak kan. Jadi kerja Rasul-Rasul macam itulah kan. Mereka ni memberi keyakinan. Kalau macam ni, macam doktor beritahu kan, kalau tak COVID, tak cucuk, awak tengok tu kan, ramai mati tu dalam apa ni, dalam hospital. Kalau cucuk, kurang sikit nisbahnya, nak kena sakit tu kan. Tapi ini bukan macam tu. Ini pasti 100% kalau kamu baik, kamu beriman, kamu hamba Allah, kamu akan masuk syurga. Tu pasti. Tak ada kemungkinan 1%, 2% kan. Yang apa ni, yang tersangkut. Tak. Kalau tak ikhlas tu cerita lain. Tak ikhlas tu memang mereka ni tak ikhlas, tak layak masuk syurga kan. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Taala kata, wa ma nursilul mursalin, kami tak utuskan rasul-rasul tu, melainkan dua benda ni lah perkara utama yang kerja mereka. Dan begitulah juga maka pada hari ini orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah mereka ni melakukan kerja yang sama yang dibuat oleh para rasul. Sepatutnya lah, iaitu bukan hanya memberitahu kalau buat macam ni masuk neraka, tak, tapi juga memberitahu khabar gembira. Kalau buat macam ni, masuk syurga kan. Maknanya ada dosa dan ada pahala. Faman amana wa aslaha, Allah Ta'ala kata siapa yang beriman dan juga kemudian wa aslaha, dan kemudian beramal soleh, wa aslaha, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah Ta'ala kata maka dia tak akan takut lagi dan juga tak akan sedih. Maknanya bila manusia ni, kita dah sebut sebelum daripada ni yang berkali-kali bahawa terhimpit oleh dua benda. Depan dia tu dia ketakut. Perkara yang in the future dia akan takut masa depan. Tapi perkara yang dah belakang dia akan sedih. Apa yang dah berlaku dia akan sedih. Jadi kalaulah manusia ni terhimpit oleh dua benda ni, maka teruk hidup dia. Tak senang kan. Sebab apa? Takut kepada suatu benda yang di depan dan sedih dengan apa yang berlaku di belakang, maka menyebabkan dia terhimpit kehidupan dia, dia akan tension. Jadi oleh kerana itulah, untuk tidak tension ni, apabila dua perkara ni hilang, manusia itu akan hilang, akan relax-relaxnya, aman sebahagia-bahagianya. Allah Ta'ala berikan kebahagiaan ini, perasaan ini kepada orang-orang siapa? Iaitu man amana wa aslaha. Man amana wa aslaha. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, wallazina kazzabu biayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun. Allah Ta'ala sebutkan sekarang orang-orang yang orang mendustai ayat-ayat kami ni, orang tak nak percaya, orang yang kata merasakan bahawa tipu semua ni, apa yang dibawa oleh Nabi ni tipu, Quran ni tipu, Quran ni adalah tak betul dan sebagainya, orang-orang tu akan terkena mereka ni. Yamassuhumul azab akan sentuh mereka. Allah Ta'ala sebut sentuh ni maknanya masuk, maksud dia kan
Mereka ni akan disentuh oleh azab bima kanu yafsukun. Kerana apa? Atas perbuatan kefasikan mereka tu. Maknanya bukan Allah Ta'ala saja suka-suka kan nak seksa mereka, tak kan, kerana kejahatan mereka tu. Maka sebab itulah Allah Ta'ala kenakan azab kepada mereka. Jadi inilah maknanya kan, akidah kita akidah kita bahawa Allah Ta'ala ni kan bukan yang menyeksa kita ni kan. Kerana apa? Jadi disebutkan selalu di sini kan, kerana kefasikan manusia tu. Seterusnya Allah SWT kata, kul la aqulu lakum indi khazainullah. Sekarang ni Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Muhammad SAW, beritahu kepada Nabi Muhammad apa yang nak cerita lagi. Banyak perkara yang Allah Ta'ala maknanya kata kul. Kita tengok kan dalam surah Al-An'am ni, kul dipenuhi dengan kul. Ertinya makna katakan, kata gini. Maknanya Allah Ta'ala beritahu kepada kita lah tu katakan, minta kita ni supaya beritahu kepada orang-orang yang tak beriman ni, kepada orang-orang yang kita dakwahilah di dalam hidup kita banyak benda yang kita kena buat ni kan, sepatutnya kan sebab itulah kalau kita ni duduk diam saja kan, tak bergerak, tak buat apa-apa dengan manusia ni, banyak sebenarnya arahan Allah yang tidak kita patuhi kan. Jadi Allah Ta'ala kata kul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai pendakwah, aku tidak mengatakan kepada kamu semua bahawa aku ni ada khazainullah. Khazainullah ni maknanya ialah khazanah Allah. Maksudnya ialah aku ni memiliki sumber rezeki. Maknanya aku boleh beri kepada kamu hujan, aku boleh beri kepada kamu 1 juta, 2 juta, 1 bilion, aku nak beri boleh beri. Itu orang kaya kan. Orang kaya yang memiliki harta yang banyak, maka dia boleh beri. Aku katakan wahai Muhammad, katakan wahai pendakwah semua, jangan kamu rasai bahawa katakan kepada mereka ni aku tak punya maknanya. Itu bukan aku punya. Kalau aku punya benda tu, nescaya aku sendiri akan kaya kan. Nabi Muhammad pun akan kaya kan. Tak, Nabi Muhammad hidup macam tu, simple kan. Jadi bukanlah kaya miskin itu menjadi penentu. Sebab apa? Aku tak memiliki. Yang aku miliki ialah apa kan? Iaitu dakwah kan, isi konten. Aku miliki ialah Quran sekarang. Aku nak beritahu isi Quran. Bukan aku ni boleh menentukan rezeki-rezeki kamu ni. Maknanya sebab aku tak memiliki. Itu nombor 1. Kemudian yang kedua, beritahu kepada manusia ni, wala a'lamul ghaiba. Aku tak memiliki ilmu ghaib. Aku tak tahu benda ghaib kecuali perkara yang Allah Ta'ala beritahu kepada aku, iaitu seperti Quran ini yang diwahyukan. Wala aqul lakum inni malak. Dan yang ketiga, aku ni bukan malaikat, suka-suka hati tak boleh. Aku ni tak tahu, aku bukan malaikat boleh terbang sana sini kan, ikut sekehendak hati kan, tak boleh. Aku ni tak mampu benda tu. Aku ni manusia. Artinya in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku ni hanya ikut apa yang diwahyukan kepada aku. Tuhan wahyu macam tu kepada aku, Allah Ta'ala wahyu kepada aku, itulah yang aku buat. Dia suruh aku ni berdakwah, sampaikan kepada kamu, aku berdakwah. Dia suruh aku buat macam ni, aku buat macam ni. Dia suruh aku hijrah, aku hijrah. Aku ni tak lain daripada kecuali hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kata Nabi SAW, arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kul hal yastawil a'ma wal basir. Katakan lagi, beritahu kepada mereka Muhammad, sama tak orang-orang yang al-a'ma wal basir. Al-a'ma tu orang buta kan, wal basir orang melihat. Tapi maksud dia sini apa? Orang kafir dengan orang Islam. Sebab apa? Al-a'ma tu orang buta tu orang kafir sebenarnya kan. Tanya mereka, sama tak orang, maknanya tanyalah kepada orang kafir tu kan, orang buta dengan orang celek sama tak? Tanya mereka. Nescaya mereka akan jawab, orang tak sama. Manalah sama kalau kata sama orang buta dengan orang celek kan. Dua benda yang bertentangan 100% kan tak? Tapi Allah Ta'ala tu sebenarnya nak beritahu apa? Orang yang kafir tu sebenarnya buta. Dia tak nampak apa yang aku cerita ni. Itulah maksud dia. Apa yang Nabi Muhammad cerita dia tak nampak. Jadi adakah sama? Afala tatafakkarun. Kamu ni tak boleh fikir kan. Kamu ni sama rasa macam orang yang beriman tak beriman ni sama. Samalah atas dunia sekarang kan, betul tak? Orang nilai manusia ni kan berdasarkan kepada apa? Bukan berdasarkan kepada iman dan tak beriman dah. Orang nilai kepada kaya miskin. Orang menilai manusia ni dengan kedudukan pangkat dia, dengan apa dia ni, kerja apa. Itu orang nilai manusia. Orang tak tengok lah manusia ni beriman dengan tak beriman, yakin kepada Allah tak yakin, ataupun orang soleh dengan tak soleh. Orang tak tengok lah benda-benda tu. Jadi adalah benda yang salah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, katakan tak sama. Kemudian kalau tak boleh fikir juga benda ni, susahlah kan. Allah Taala kata afala tatafakkarun. Kamu tak boleh fikir ke? Seterusnya wa anzir bihil lazina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim
berilah peringatan wahai Muhammad bihi bil Quran. Hi itu Quran wa anzir bihi, berilah peringatan dengan Quran ini allazina yakhafuna an yuhsyaru, orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Tuhan mereka. Kita semualah insya-Allah termasuk dalam golongan ini, insya-Allah kita minta kan, iaitu kita minta dan Allah Taala telah beri peringatan kepada kita melalui Quran ni. Kita baca Quran maka kita pun boleh faham lah kan kita boleh faham. Hari ini usaha kita ialah kita tadabbur. Jadi kita tengok Quran ni, maka Allah Taala kata berilah peringatan dengan Al-Quran ini wahai Muhammad kepada orang-orang yang takut mereka ni akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga kita termasuklah dalam golongan tu, iaitu orang yang takut. Kita rasa takut kita akan diperjumpakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan di bawah amalan-amalan kita dipertunjukkan laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dan tidak adalah bagi mereka ini selain daripada Allah sebagai wali. Maknanya bagi kita, bagi orang yang beriman, tak ada bagi dia wali yang lain, penjaga yang lain kan, yang boleh jaga kita, yang boleh guide kita, yang boleh apa kita, tidak ada. Wala syafi', dan tidak ada syafi' yang lain melainkan la'allahum yattaqun, moga-moga mereka itu bertakwa. Dengan apa? Dengan inzar tadi, inzar daripada Quran tu. Jadi maknanya apabila kita dapat inzar, bila kita baca Quran, maka iman kita akan bertambah, iaitu kita makin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang kita baca pada setiap hari ini, insya-Allah. Ayat yang terakhir dalam ayat muka surat ini, iaitu ayat 52, Allah Subhanahu Wa Taala kata wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Ayat ini cerita ni masa di Mekah dulu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwahlah kepada orang-orang kafir ni, orang besar-besar ni. Tapi mereka sekali itu pernah berkata kepada Nabi, ini diceritakan dalam riwayat Ahmad, hadis riwayat Ahmad, maka mereka pun berkatalah, ni pembesar-pembesar ni kata, kami tak nak duduk dekat pada kamu wahai Muhammad. Sebab apa, kamu ni sibuk kan, di keliling kamu ni sibuk orang-orang miskin, orang-orang busuk lah kan. Kami tak boleh bersama-sama dengan orang miskin ni kan. Siapa? Iaitulah kan, seperti Ammar ke, seperti Suhaib ke, seperti Khabbab ke, seperti Salman, disebutkan oleh ulama-ulama tafsir seperti dalam Al-Wasit Jadi dia sebutkan nama-nama ni, saya sebutkan nama-nama ni kan, iaitu inilah golongan-golongan yang diminta oleh pembesar-pembesar Quraisy supaya halau mereka ni. Kalau tak halau mereka ni, kami tak nak duduk dengar apa yang kamu nak ceritakan. Jadi datanglah fikiran fikiran Nabi SAW untuk bukan halau mereka sebenarnya, tapi jangan duduk di situlah sebentar. Bukannya Nabi ni nak halau mereka, tak. Perasaan tu tak betul. Tapi Nabi SAW nak minta supaya mereka ni lari lah kan. Sebab apa? Supaya nak beri izin kepada ni. Sebab permintaan mereka, Nabi ni sangat-sangat nak supaya mereka ni juga beriman, orang besar ni. Sebab kalau mereka ni beriman, ramailah orang-orang bawah ni akan beriman. Tetapi anggapan dan perasaan macam tu sehingga memberi kemudahan kepada orang-orang ni, sebab mereka ni memang tak nak dengar pun, memang tak nak terima. Itulah yang Allah Ta'ala nak ceritakan. Seperti mana juga hampir sama ayat ni dengan ayat surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, iaitu apabila orang buta datang minta kepada Nabi SAW, Nabi pun bermasam muka dan berpaling. Ketika sebab apa? Ketika tu surah Abasa nantilah kan. Kita dah ada gitu kita dah buat benda ni, iaitu kita dah buat sesi ni, tadabbur ni, muka surat tentang surah Abasa tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan Nabi, jangan buat macam tu. Wala tatrudi, oleh kerana tu jangan kamu halau, jangan kamu usir. La tatrudi wahai Muhammad, orang-orang yang yad'una rabbahum, orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ialah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala situ bil ghadati wal ashi, pagi dan juga petang. Makna setiap masa lah. Mereka ni sentiasa orang-orang yang baik, mana kan, orang beriman, yuriduna wajhah, dan mereka ni buat macam tu tak nak lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kerana Allah Taala, mereka ni ikhlas betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ma alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika alaihim min syai' fatatrudahum. Allah Taala kata, kamu, bukan salah kamu pun Muhammad kalau mereka tu tak nak beriman, kalau orang kafir tu tak nak beriman, adakah kamu salah? Tak salah kamu pun, kamu dah mengajak mereka, kamu tak terima. Jadi janganlah sampai kamu ni sanggup untuk menghalau orang-orang yang beriman ini, kan semata-mata nak ambil hati orang tu. Jangan. Ambil hati ni bukan kerja kita
Tak boleh. Kerana nak ambil hati sehingga kita buat satu benda menghalau orang-orang yang beriman. Jadi Allah SWT mengajar fiqhu aulawiyat di sini. Manakah yang lebih patut didahulukan. Jadi di sini insya-Allah tafsiran dipanjang, insya-Allah sahabat-sahabat semua bolehlah baca dalam tafsiran atau mendengar ceramah-ceramah, kuliah-kuliah oleh ustaz-ustaz yang lain juga tentang ayat ni. Tapi kesimpulan sini ialah bahawa Allah Taala ajar Nabi SAW apa aulawiyat dia. Jangan ambil hati orang kafir kalau mereka ni dah pasti dah memang jahat memang tak nak beriman. Jangan cubalah nak ambil hati mereka sehingga kita terpaksa menghalau orang-orang yang memang nak kepada Islam ni. Sebab apa? Kamu tak berdosa apa-apa. Kamu tak dosa apa-apa kalau kamu ni tak memberi tak buat macam tu. Jadi Allah Taala kata fatatrudahu, menyebabkan kamu ni halau mereka, fatakuna minaz zalimin, nanti nescaya kamu akan menjadi orang-orang yang zalim kalaulah kamu buat macam tu. Setakat itulah saja insya-Allah hari ini. Moga-moga kita mendapat cahaya sedikit daripada muka surat 133 dengan pembacaan yang sedikit ini. Moga-moga Allah Ta'ala akan berikan keampunan kepada kita, menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, maka dengan usaha kita yang sedikit ini insya-Allah, dan memberi kefahaman kepada kita dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.